Okey, hidupkan bagi anda, cirikan bagi anda bersama dengan saya Fazli dan Sofia hari ini. Ya, semoga yang baik saja, keadaan sihat ceria pagi ini. Apa khabar? Saya sihat alhamdulillah, tapi Sofia pagi tadi dia dah datang, saya jumpa dia, saya tanya Sofia, macam mana hari ni, sihat tak? Hari ni saya macam pening sikitlah. Kenapa Sofia pening-pening ni? Sebab keadaan cuaca ke apa? Biasalah perubahan cuaca. Lagi pun kita beraya dah masuk hari ke-18, 18 Syawal. 18 dah? Keceriaan betul. Sedar tak sedar kan? Inilah dia walaupun anda kita sibuk beraya, bekerja dan sebagainya, menunaikan tanggungjawab kita terus kukuh dan kuatkan semangat dan pastinya kena jaga kesihatan lah. Okey, jaga kesihatan, jaga pemakanan. Betul. Dan walaupun kita dah pun menjengah 18 Syawal, saya pasti hujung minggu ini pun syaratlah dengan undangan-undangan, rumah-rumah terbuka dan sebagainya. Pastikan anda membuat checklist lah nak pergi mana apa-apa semua kan. Untuk anda nak merancang perjalanan anda. Dan kita harapkan cuaca pada hari ini dan juga hari-hari yang seterusnya, hari-hari yang mendatang, keadaan cuaca tidaklah terlalu panas. Dan kita faham bahawa sekarang ini memang keadaan cuaca panas sampailah bulan Ogos nanti. Apapun Sofia, jom pagi ni kita mulakan, kita nak lihat keadaan cuaca lah. Lalang saya dah sebut keadaan cuaca kan. Betul, seperti biasa kita kena tahulah. Seperti biasa kalau boleh kita jalankan ini sebagai satu rutin kita untuk mengetahui cuaca semasa. Kuala Lumpur pagi ini menunjukkan cerah, juga di Kuching, Kota Kinabalu sehinggalah di Labuan dan Kangar ada menunjukkan takat hujan, Kangar khususnya. Tapi selainnya menunjukkan di sini ada agak panas lah seperti biasa ya. Kita melihat suhunya lebih 31-32 darjah bagi anak-anak semua. Anda semua yang perlu bekerja di outdoor, di kawasan luar dan sebagainya, pastinya anda kena menjaga water intake ataupun pengambilan air yang sepatutnya. Ya, banyak kali kita wawarkan, banyak kali kita memberikan galakan untuk anda supaya anda tidak melakukan banyak aktiviti kat luar, dan kita harus minum air dengan secukupnya untuk kita nak mengelakkan stroke haba dan sebagainya. Sebab kalau bercakap tentang stroke haba ni, kadang-kadang kita tidak perasan yang diri kita ni terkena stroke haba kan. Anda kata kalau kita ni dah mengeluarkan simptom dan sebagainya, barulah kita rasa macam kenapalah agaknya aku muntah-muntah, kenapa aku pening. Bila cek, doktor kata kita punya temperature naik disebabkan stroke haba. Jadi kita elakkan aktiviti-aktiviti kat luar lah kalau tidak perlu. Okey Sofia, selain daripada keadaan cuaca, kita nak update juga perkembangan terkini atlet-atlet Malaysia yang bertanding dalam Sukan SEA yang ke-32 yang berlangsung di Kemboja. Okey, apa yang kita dapat lihat dekat sini. Sebelum itu, kita nak ucapkan tahniah kepada atlet kita yang telah pun memenangi pingat di Sukan Commonwealth. Dan kita nak ucapkan tahniah kepada Tahniah dan syabas gangsa buat pasukan wanita Karate Komite Team Female dengan gangsa yang ke-14 dari Karate buat kontingen Malaysia. Dan inilah dia, kita melihat di sini betul-betul kita bangga dengan pencapaian mereka setakat ini. Okey, dan seterusnya ini dia kalau kita lihat hari ini hari Selasa 9 Mei 2023, antara jadual-jadual yang berlangsung pada hari ini antaranya membabitkan atlet sukan golf, ada chess, golf banyak hari inilah daripada pagi sampailah ke pukul 9.40 nanti, dan juga athletics pada pukul 10 pagi nanti. Okey. Dan juga ini dia senarai kutipan pingat setakat semalam ya untuk atlet Malaysia. Malaysia kedudukan yang ke-7 dengan 10 emas, 13 perak dan juga 25 gangsa. Betul. Dan pastinya ini antara pengurutan pingat setakat ini. Dan kita difahamkan juga ya, ini antara yang kita boleh saksikan Sukan SEA Kemboja 2023. Antara highlightsnya di sini, kolam renang catat 2 rekod kebangsaan. Dikatakan di sini kalau anda ingin tahu macam mana ni, ni di Phnom Penh, perenang negara mencipta sensasi apabila berjaya mencipta 2 rekod baharu kebangsaan pada hari ketiga acara renang dipertandingkan di Tamasya Sukan SEA Kemboja. Dan dikatakan di sini, kita fahamkan rekod ini menunjukkan mereka mendapat gangsa ya, dan mencatatkan rekod baru. Ada sedikit kekangan teknikal. Anda boleh lihat sendiri di laman harian Metro. Ya, betul. Nah, ini warna-warninya. Dan kita terus melakarkan sokongan kita buat kontingen atlet Malaysia yang kita berjuang demi bendera kita di Kemboja. Ya, walaupun skuad bola sepak negara bungkus awal, tapi saya harapkan anda semua tidak kata orang tu mematangkan semangat anda untuk anda menyokong sukan-sukan yang lain yang masih lagi dipertandingkan. Bercakap tentang bola sepak, semalam kita kejudang 2-1 di tangan pasukan Vietnam. Sebab apa? Sebab bila kita berada dalam pasukan ataupun dalam kumpulan maut lah boleh dikatakan kan. Thailand ada, Vietnam ada, dan kita terpaksa bungkus awal apabila kita tewas 1-2, dan sebelum itu kita tewas kepada Thailand. Dan kita akan kata orang tu apa, kalau perlawanan seterusnya Singapura nanti, ianya sebagai pelengkap jadual sahajalah. Walaupun tahniah juga diucapkan kepada semua atlet Malaysia yang bertanding dalam Sukan SEA ke-32 di Kemboja. Bukan mudah ya, bukan mudah.
memang saingan yang sengit, tapi kita sebagai rakyat Malaysia di sini kita teruskan memberikan semangat jitu kepada mereka dan kita juga memberikan satu perkembangan terkini baru-baru ini kalau kita cakna ya dengan pertabalan Raja Charles III berlangsung pada Sabtu 6 Mei 2023, istiadat khusus yang berlangsung di Gereja Westminster Abbey dihadiri 2,000 jemputan kerabat dan kenamaan menjadi perhatian seluruh dunia, Fat. Ya, betul. Okey, dan saya pasti ramai juga di antara kita yang telah pun menyaksikan istiadat pertabalan tersebut, dan kalau diikutkan ataupun kalau kita lihatkan di dalam Instagram Istana Negara juga ditunjukkan sekarang ini. Dan okey, visual yang anda dapat lihat sekarang ini, inilah dia Raja Charles III secara rasmi telah pun ditabalkan sebagai Raja Britain menggantikan ibunya ataupun menggantikan mendiang ibunya iaitu Ratu Elizabeth II dalam istiadat pertabalan pemerintah lelaki pertama sejak 1953. Archbishop of Canterbury Justin Welby memakaikan mahkota St Edward di kepala Charles sebagai simbol kesucian dan juga kewibawaan raja kuno pada waktu tersebut. Dan serentak dengan itu, Daulat Tuanku dilaungkan 2,300 ahli jemaah di Westminster Abbey diiringi instrumen trompet ketika kemuncak istiadat pertabalan tersebut. Betul. Kalau anda dapat saksikan tadi set persalinan yang dipakai oleh Yang di-Pertuan Agong Sultan Abdullah Ayatuddin Al-Mustafa Billah Shah dan Raja Permaisuri Agong juga mendapat perhatian seluruh dunia dan pujian media antarabangsa ya, dan busana kurung tenun yang dipakai oleh permaisuri adalah sebenarnya rekaan baginda sendiri dan dihasilkan oleh banduan daripada penjara penor Pahang. Yang anda boleh saksikan di kaca TV anda. Memang cantik. Dan warna keemasan kuningnya itu memang jelas menunjukkan satu kebanggaan kita sebagai rakyat Malaysia. Ya, kalau kita lihatkan dalam gambar ini, Sultan Abdullah mengenakan sut putih berseluar hitam bersama dengan selempang merah, manakala Tunku Azizah memakai baju kurung kuning cerah bersama dengan hiasan berwarna perak. Dan menurut laporan Portal Antarabangsa ni, Sofia, iaitu Bazar juga berkata persalinan yang dipakaikan Raja Felipe IV dan Permaisuri Letizia daripada Sepanyol berada di kedudukan yang pertama. Dan kalau kita lihat juga kita punya Yang di-Pertuan Agong dan juga Raja Permaisuri Agong pun tersenarai antara set persalinan yang kata orang tu apa mendapat perhatian satu dunia lah waktu ketika itu. Alhamdulillah. Dan pasti menjadi kebanggaan bagi kita semua ya. Kita akan berbincang tentang ini sebentar saja lagi. Angkatan Tentera Malaysia dijemput sertai sambutan ulang tahun ke-70 pemerintahan Ratu Elizabeth II, dan pastinya ini juga mendapat perhatian seluruh dunia ya. Kita menerima jemputan baru-baru ini untuk menyertai dalam detik peristiwa tersebut. Okey, jadi tanpa berlengah banyak masa lagi, kita nak bersamalah dengan anggota-anggota tentera yang telah pun berada dekat sana, dah pun selamat pulang ke tanah air. Jadi kita nak lihatlah kan, ataupun kita nak tanyakan pengalaman bagaimanakah perasaannya tatkala berada di sana dalam sesi pertabalan Raja Charles III. Dan kita dah pun berada di sini, dah duduk dekat sini. Jom kita kenalkan Sofia tetamu-tetamu kita. Dan bersama kita pagi ini, Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada Major Nurul Fauzan Ahmad Sabri, Sarjan Muhammad Syahrul Nizam Syahidan, Korporal Muhammad Nur Hisham Abu Manas dan Korporal Muhammad Azrul Amri Abzul. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Terima kasih kerana sudi meluangkan masa bersama kita pagi ini, dan satu penghormatan bagi kita semua jugalah untuk kita mengetahui apakah orang kata detik peristiwa tersebut yang menjadi satu kenangan yang paling manis pada ketika itu. Mungkin Major boleh kongsikan bersama kita pada hari tersebut, mungkin persiapannya ke tarikh 6 Mei baru-baru ini bagaimana? Okey, terima kasih. Sebenarnya mula daripada perasaan kita orang ni sebagai satulah seorang daripada kontingen yang terlibat di dalam 38 negara buah negara Commonwealth yang terlibat di dalam perarakan istiadat diraja ini. Sebenarnya ini amat membanggakan dan memberikan kesan yang mendalam kepada Batalion Pertama Regimen Askar Melayu Diraja, yang mana ini memberikan satu penghormatan kepada kami sebagai terlibat yang secara langsung di dalam pembarisan tersebut, sekaligus memberikan peluang kepada kami untuk menunjukkan kepada negara-negara Commonwealth yang lain kehebatan dan kemantapan negara Malaysia di dalam aktiviti diraja ataupun aktiviti istiadat tersebut.
Okey, jadi itulah dia bagaimanakah perasaan yang dapat digambarkan tatkala mereka menyertai pembarisan tersebut. Kita nak tanya kepada Sarjan Nizam sendiri kan. Okey, menjadi salah seorang daripada mereka yang berada dekat sana. Jadi kalau ikutkan sebelum ini, ada tak menyertai sesi-sesi pertabalan dan sebagainya acara sebesar ini? Kalau sebelum ni acara untuk sebesar ni kita tak pernah ada terlibat apa-apa. Okey. Sebelum ni kita ada terlibat dekat Istana Buckingham juga. Baik. Jubilee Pigeon pada tahun lepas. Dan yang terkini adalah pertabalan King Charles yang ketiga ni lah. Selepas 70 tahun kan. Ini yang terbesar sekali lah. Jadi apa mungkin gambaran yang dapat diberikan perbezaannya lah. Saya pasti untuk pertabalan King Charles III ni mendapat pendedahan yang lebih menyeluruh lagi kan. Jadi bagaimana perasaan dapat digambarkan? Pertama sekali saya boleh cakap berbangga lah dapat menghadiri dan menyertai dalam pembarisan ni. Mana kami semua pun teruja dan bangga dan menjadi rakyat Malaysia dan warga ATM dapat menyertai dalam pembarisan yang merangkumi 38 buah negara serta askar UK dia sendiri pun 4,000 orang dan dalam negara Commonwealth 408 orang total semua sekali. Jadi dengan kita walking, marching dengan keadaan yang crowded macam tu memang menjadi kebanggaan kita lah. Saya pasti bagi acara sebesar ini yang diperhatikan satu dunia ya, kita juga perlu faham yang pastinya ada tradisi ataupun protokol yang agak berbeza yang perlu diikuti dan ditepati. Dan ini bermula daripada sesi latihan lagi. Mungkin Corporal Hisham boleh kongsikan antara perbezaannya kali ini dari segi mungkin protokol yang perlu dijalankan. Adakah terdapatnya apa-apa yang kita sebagai rakyat ni tak nampak tapi perlu dipatuhi oleh keseluruhan kontingen pada ketika itu? Okey, baik. Untuk protokol daripada segi kita askar Malaysia, tentera Malaysia, kita punya pakaian kita tradisional, tanah Melayu. Askar Melayu, pakaian dia daripada segi samping, songkok. Kat situ orang akan pandang kita, orang luar akan pandang kita tinggi. Wow. Sebagai tentera Malaysia. Kat situ perbezaan dia untuk askar tentera-tentera luar, kita boleh tengok dari segi berpakaian, dari segi dia punya penampilan. Lepas tu untuk dia punya regimental, kat sana regimental dia amat tinggi. Amat tinggi ya? Berbanding negara-negara yang lain lah. Untuk tentera UK, regimental dia tinggi. Tetapi tentera Malaysia, regimental dia lebih tinggi. Lebih tinggi. Itu mutu kualiti kita. Lebih tinggi berbanding yang lain. Apapun kita lah yang paling tinggi sebenarnya. Betul? Kan dalam kalangan negara-negara kemajuan lain. Kita tanya kepada Corporal Muhammad Azrul ni. Yes, saya nak tanyalah dalam ramai-ramai di kalangan tentera-tentera kan. Kenapa Corporal Azrul dipilih? Dalam kalangan ramai-ramai, apa kriteria-kriteria yang menyebabkan mungkin Corporal Azrul menjadi salah seorang yang terpilih untuk menyertai acara pembarisan tersebut? Okey, terima kasih. So saya dapat terpilih, alhamdulillah lah kami dapat terpilih daripada yang terpilih dari Angkatan Tentera Malaysia sendiri yang memilih kami, dan kami rasa sangat berbangga dapat terpilih dalam majlis dan upacara yang bersejarah ini. Kerana dalam majlis upacara bersejarah ni, Angkatan Tentera Malaysia dipandang tinggi oleh negara-negara lain. Sebabkan mutu kawat, disiplin dan pakaian kami sebab berbeza dengan tentera-tentera lain. Sebab baju Angkatan Tentera Malaysia dia fleksibel dari segi pemakaian, songkok, baju putih dan sampin. Dan tentera luar sangat teruja dan mereka banyaklah memuji Angkatan Tentera Malaysia sebab pemakaian yang
menunjukkan kita ni adalah orang Melayu. Ya. Itu adalah lambang kemelayan kita yang kita tampilkan di persada dunia ya. Dan bagi pandangan Major sendiri, kita difahamkan sepanjang perarakan itu difahamkan 2 km ya. Ya. Ya, jadi sepanjang 2 km itu ya, mungkin berbanding dengan pertabalan pada satu ketika dulu dipendekkan dari 8 km ke 2 km. Tetapi adakah anda melihat pada ketika itu kekangan mungkin dilihat jauh ataupun dengan kekangan cuaca dan sebagainya, dengan kita tekanan dan pressure lah melihat institut upacara yang sangat dinantikan, dilihat satu dunia. Adakah jarak itu menjadi satu perkara yang dilihat juga semasa latihan ke tarikh tersebut? Sebenarnya dari segi jarak ni tidak menjadi masalah kepada negara-negara yang berada di dalam pembarisan tersebut. Baik. Sebenarnya pasal sewaktu latihan pun kita berjalan lagi jauh daripada itu. Kita ini kita tak tahu. Kita membuat latihan di 3 tempat yang berbeza. 3 tempat berbeza. Yang pertama adalah di Army Training Center Pirbright. Yang kedua di Royal Air Force Odiham. Dan yang terakhir sekali adalah di Royal Military Academy Sandhurst. Yang mana ketiga-tiga tempat ni merangkumi jarak keseluruhan dia minimum 3 km. I see. Okey. Yeah. So untuk D-Day punya melalui jalan daripada Waterloo Station ke Buckingham Palace tidak menjadi masalah kepada semua kontingen yang terlibat. Jadi, dari segi cuaca pun tidak mengganggu kontingen-kontingen yang lain yang berada dalam tu. Itulah saya baru nak katakan kan, walaupun cuaca panas ke hujan ke dan sebagainya kan, pihak tentera sudah pastinya akan melakukan apa sahaja demi nama Malaysia. Okey, dah lalang Major berada dekat sini, mungkin boleh menjawab satu persoalan yang mungkin ditanya oleh pelbagai netizen lah kan. Kalau kita lihat dalam media sosial, ada yang memuji dan juga ada yang mungkin bertanyakan kenapa agaknya tentera Malaysia melakukan pembarisan di sana kan. Mereka tidak faham dalam skop Commonwealth itu tersebut kan. Jadi mungkin Major boleh kongsikan juga kenapa agaknya Malaysia berada di sana untuk berada untuk menjadi salah seorang ataupun menjadi mereka yang berada ke sana dalam upacara istiadat tersebut. Okey, itu dari segi stigma pemikiran masyarakat ni, sebenarnya dari segi mentaliti masing-masing perlu diubah. Kita tidak boleh memandang satu perkara tu dari aspek Islam ataupun lain-lain perkara. Kita perlu memikir dari konteks yang lebih luas. Yang mana dari segi penglibatan tentera Malaysia di dalam pembarisan diraja ini adalah dari segi mematuhi defense diplomatik sebagai ahli negara Commonwealth. Yang mana ianya juga adalah sejajar dengan Perintah Ulung Parlimen Tentera Darat yang keempat, iaitu pengukuhan hubungan antarabangsa. Baik, Major, dalam masa beberapa minit, 1 minit saja lagi, mungkin ada satu pesanan ataupun ucapan yang ingin diusulkan untuk menerima satu kepercayaan yang cukup tinggi untuk mewakili Malaysia di satu upacara perarakan dan pertabalan Raja Charles III baru ini, yang menjadi satu penghargaan dan kata yang boleh dibanggakan buat masa yang cukup lama ya. Adakah terdapat ni satu ucapan yang ingin disampaikan mewakili tentera Malaysia? Okey, sejujurnya memang kami yang terlibat secara langsung di sana memang berasa amat bangga apabila Major General Edmund Miller, iaitu Defence Service Secretary of United Kingdom, dia personally ada berjumpa dengan saya dan bercakap yang dari segi pemakaian dan juga kawat yang telah dipamerkan oleh Tentera Darat Malaysia adalah suatu perkara yang amat membanggakan. Dan ini juga disaksikan sendiri oleh penasihat pertahanan Malaysia di United Kingdom bersama-sama dengan saya sewaktu di Windsor Castle, dan ini sekaligus mencerminkan kepribadian Tentera Darat di mata dunia. Okey, baik. Sikitlah nak tanya kepada Corporal Nizam, apa mungkin ada kata-kata semangat yang mungkin boleh diberikan sajen diberikan kepada penonton Malaysia hari ini supaya mereka juga bersemangat kan, mungkin untuk menjadi salah seorang anggota tentera satu hari ini. Silakan. Kata-kata semangat saya, jangan takut. Berjuang selagi boleh dan cuba harumkan nama negara. Wow, harumkan nama negara dalam cara kita sendiri. Dan Corporal Hisham dan Corporal Azul sendiri ada dapat ucapannya dan mungkin nak tunjukkan itu koin raja itu. Ini adalah satu koin yang dibagi daripada United Kingdom lah.
Wow. Melambangkan apa tu? Dia melambangkan untuk penghargaan kepada negara-negara Commonwealth yang menghadiri pada majlis upacara yang bersejarah ni. Pembarisan tu. Okey. Baik, yang menghadiri pembarisan sajalah yang dapat tu. Ya, betul. Okey, baik. Tahniah ya. Diucapkan kepada mereka yang berada dekat sini. Okey, terima kasih. Diucapkan kepada Major Nurul Fauzan, Sarjan Muhammad Syarul Nizam, Korporal Muhammad Nur Hisham dan juga Korporal Muhammad Azrul. Terima kasih membanggakan nama Malaysia di Istiadat Pertabalan Raja Charles III. Ya, bukan saja berada di sana suka-suka tetapi memberikan mutu kawat yang sangat unggul sekali mewakili negara kita di persada dunia ketika di acara Pertabalan Raja Charles yang ketiga. Okey. Saya sangat tertarik lah sebab kita bangga betul ni. Apa ni? Bangga perasaan yes, ni. Betul. Saya berbangga jugalah kan. Walaupun kita berada dekat Malaysia, tapi kita kata orang tua bersemangat. Macam yalah kita tahu bahawa mereka ni menyertai pembarisan tersebut. Kita ternanti-nantikan bila agaknya mereka akan keluar kan. Finally mereka telah pun keluar. Jadi kita bersemangat jugalah ada kat rumah ni kan. Betul. Apapun kita meraihkan kejayaan kita pada kita ini, kita akan berehat seketika. Sekembalinya kita akan berbincang tentang sakit belakang dalam kalangan mereka yang berusia 30 tahun ni. Awak tak sakit belakang? Ada sikit lah. Nak tanyalah kat doktor kan macam mana caranya nak kata elakkan daripada sakit tulang belakang ni nanti. Okey, segalanya di Malaysia hari ini selepas ini. Sakit tulang belakang, salah satu masalah kesihatan yang dihadapi oleh semua golongan, tidak kira tua maupun muda. Kesakitan tulang belakang boleh dikategorikan dalam gangguan muskuloskeletal berkait rapat dengan beberapa faktor seperti kesakitan pada bahagian otot, sendi tulang, ligamen atau saraf. Menurut pakar, sakit tulang belakang yang sering dialami oleh golongan muda berpunca daripada postur yang tidak sesuai, otot lemah, kurang rehat dan senaman serta tulang tidak fleksibel untuk melakukan aktiviti harian. Rutin kerja dalam tempoh yang lama, duduk terlalu lama, kurang bersenam dan perubahan gaya hidup turut menjadi faktor penyakit ini. Laporan dalam satu artikel berita harian pada November 2022 menerangkan hampir 80% individu yang bekerja dalam sektor tertentu menghadapi pengalaman sakit belakang sekurang-kurangnya sekali dan 20% daripadanya mengadu menderita sakit belakang. Kesakitan tulang belakang di kawasan yang sama secara berpanjangan juga boleh dikaitkan dengan beberapa jenis penyakit sebagai contoh artritis, slip disc, spondylosis dan tumor tulang belakang. Penjagaan tulang belakang yang rapi penting dalam memastikan fungsi fizikal yang sempurna bagi melakukan aktiviti seharian seperti bersenam dan berekreasi, membeli belah, melancong dan bekerja. Namun ramai yang masih mengambil mudah masalah kesihatan ini dan mengabaikan kesihatan tulang belakang khususnya dalam kalangan orang muda. Apakah cara untuk memastikan tulang belakang sihat? Apa pula tindakan yang perlu diambil sekiranya mengalami simptom sakit tulang belakang? Rasa bila dengar tu. Saya teringat dengan sakit belakang yang saya ada. Kalau anda perasan, cara kami duduk pun dah berlainan. Nampak tak? Saya duduk dalam keadaan tegap. Bukannya kita tengok tentera tadi duduk tegap, kita duduk tegap. Tak. Sebab apa? Sebab kita tengok doktor kat sebelah kita duduk macam ni. Jadi kita kena jaga kita punya tulang belakang. Kita kata orang apa? Tulang belakang ni nak pakai lama, orang cakap kan. Betul. Tapi kalau kita lihatkan, kita nak bawakan hari ini, sakit tulang belakang ni boleh juga menyerang golongan muda. Macam Sofia sebut tadi, 30-an kan? 30-an, kadang-kadang 20-an pun dah boleh ada juga simptom-simptom sakit belakang tu. Itu apa sebenarnya yang menjadi punca kan? Kita akan tahu dan kita akan berbincang terus bersama dengan Dr. Abdul Hadi Hussein, pakar bedah ortopedik. Assalamualaikum doktor. Dan juga kita bersama dengan Puan Nuranisa Zulkafli dan Puan Lydia Ho Hui Lee, di mana Puan Nuranisa Ketua Unit Fizioterapi dan Puan Lydia adalah ahli fizioterapi. Terima kasih meluangkan masa. Mungkin sebelum kita melakukan demo sebentar saja lagi cara untuk menjaga tulang belakang kita. Doktor, kita buka tibah dulu sikit. Kenapa orang muda sekarang ni, zaman sekarang ni sakit belakang je kerja? Okey. Kenapa? Cara duduk salah ke? Aktif sangat. Tak, actually sakit belakang ni quite common actually. Sebab apa? Sebab kita penggunaan belakang kita guna hari-hari.
Jadi apa yang jadi, dia ada certain pergerakan yang menyebabkan kita punya mendatangkan sakit lah. Certain pergerakan. Jadi kita punya tulang belakang ni dia ada structures, sama ada tulang, lepas tu dia ada tisu lembut yang kita panggil disc. Dan disc ni dia lebih apa kita panggil fleksibel. Jadi membolehkan kita tunduk, bongkok dan sebagainya. Jadi pergerakan disc ini kadang-kadang dia ada kita panggil threshold ataupun limit dia. Tahap dia. Jadi yang ini penting untuk kita jaga supaya dia tidak overshoot the threshold. Sebab bila jadi overshoot the threshold, jadi apa yang terjadi, tisu lembut ataupun disc tu akan menjadi boleh jadi pecah. Dan kita boleh panggil macam setengah orang kita panggil slip disc lah. Slip disc. Apart from that, ada juga kadang-kadang muscle imbalance, kadang-kadang sebab muscle kita belakang kita bekerja dalam 18 jam sehari. Menegakkan badan kita. Kan? Dia sentiasa tegak belakang. So apa yang terjadi bila kita jadi macam tu, dia punya muscle tu dia bergerak lebih, bekerja lebih. Cuma berehat masa kita tidur. Ini apa doktor ni yang sekarang ni tengah kita tunjukkan ni? Okey, yang dalam gambar ni actually ni lebih pada slip disc lah. Yang kita tengok dua tempat yang tu ada slip disc. Tidak terlalu teruk, tetapi kita lihat bahagian atas itu discnya masih lagi cantik. Masih lagi cantik. Dia ada yang putih dan kemudian sekelilingnya kita panggil hitam, iaitu di punya kantung dia. Di bahagian yang bawah itu kita lihat bahagian yang putih itu kurang. Dia dah berkurangan. Dan kita tengok ada yang telah terkeluar sedikit ke bahagian belakang. Kan? Dan yang paling bawah itu pun terjadi yang sama. So ini sebagai contoh yang kita lihat sebagai slip disc lah. Jadi kita tak naklah sampai jadi macam tu ya doktor. Jadi penjagaan tu amat penting sebenarnya. Itulah nak cakap tentang penjagaan lah ni. Kita tahu sekarang ni orang-orang muda sekarang ni kan aktiviti-aktiviti harian mereka ni pun kita dah tahu dah. Kehidupan seharian pun lasak. Dan sekarang ni juga ada budak-budak muda sekarang ni yang lebih kata orang tu duduk di depan PC terlalu lama dalam keadaan main game apa semua, bengkok pun boleh juga menyebabkan berlakunya kesakitan di tulang belakang kan. Ya, betul. Jadi nak tahulah kan, mungkin sekarang ni ikutkan peredaran zaman memang sekarang ni sakit tulang belakang ni memang dah menyerang golongan muda ke, ikut kepada aktiviti harian ke, pekerjaan ke atau macam mana? Dia lebih sebenarnya pada pendapat saya lebih kepada awareness. Sebab selama ni awareness sekarang ni lebih zaman dulu kemungkinan besar ada orang sakit tulang belakang juga. Tetapi dia kebanyakan masa dia akan resolve sendiri dan mereka selalunya tidak meneruskan untuk cari rawatan. Tapi di masa sekarang ni kan bila kita sakit saja dan kita akan lihat bahawa dah mula sakit dan dalam kebanyakan masa kadang-kadang tu dia agak lama sedikit. Jadi bila dia sudah agak lama dan tidak resolve dengan rawatan yang biasa dan mula mencari rawatan yang lebih lanjut lah. Baik doktor, saya sebenarnya tertanya sebab ada bila kita melihat ni mereka yang betul-betul bergerak aktif, yang bersukan dan sebagainya, yang mungkin kuat bekerja lah ya. Ada yang selalu dapat slip disc dan sebagainya. Tapi ada juga mereka yang mungkin hidup kehidupan yang tidak begitu sedentary. Pun boleh kena juga masalah. Adakah ni dua situasi yang berbeza, mungkin otot atau masa yang tak diaktifkan ataupun mungkin kita terlampau overuse tulang kita. Macam mana tu? Bagi mereka yang agak aktif dalam pekerjaan, especially exercise kan, apa yang terjadi di mana kita punya penggunaan tu consider lebih lah. Salah satu yang bagus dia aktif tetapi dalam within the limit. Jadi bila within the limit, insya-Allah apa yang terjadi kesakitan tulang belakang tu biasanya jarang terjadi. Bagi yang duduk kita panggil sedentary lifestyle, maknanya kebanyakan masa duduk di depan PC, main telefon. So benda-benda ni dia tidak banyak pergerakan. Jadi bila tidak banyak pergerakan, apa yang terjadi, kita punya belakang tu boleh menyebabkan dia dipanggil tidak banyak pergerakan, yang muscle kita dia jadi fatigue. Sebab perlu
di kedudukan yang sama dalam tempoh yang agak panjang. Jadi yang tu yang menyebabkan kita ni. Okey, kita nak tanya dekat ketua unit fisio ni lah. Saya tengok muka dia dah tak sabar nak tanya soalan ni. Dia lah nak tanya saya kan. Okey, ni saya tanya sekarang ni. Nak tanya kes-kes yang dirawat ataupun yang telah pun Puan Nur Anisah lakukan kan dalam proses rawatan mereka yang terkena sakit belakang ni. Sebenarnya sakit belakang ni untuk proses rawatan itu bahagian mana yang kita tu belakang kan, tulang belakang, tapi bahagian mana, atas, bawah, kiri, kanan, macam mana? Untuk kes-kes yang kami terima di Hospital Tawakal sendiri, daripada tulang belakang tu memang kita ada daripada leher, toraks, lambar dan bahagian punggung kan. Inilah bahagian punggung. Ini bahagian punggung. So setiap segmen tu memang ada dia punya kecederaan. Boleh pegang? Boleh. Kecederaan yang biasanya terjadi di bahagian mana? Biasanya bahagian lower back lah, lambar. So macam Dr. Hadi cakap tadi, memang kebanyakannya disebabkan oleh posture ataupun cara kita mengekalkan posture itu sendirilah. Kita duduk lama, sedentary lifestyle yang akan menyebabkan kecederaan di bahagian lower back itulah. Dan mungkin adakah terdapatnya faktor genetik ke atau faktor ibu-ibu yang lepas ialah melahirkan anak dan sebagainya yang mungkin menjadikan faktor kalsium ke yang melemahkan tulang belakang tu, ada tak? Mungkin spekulasi ni banyak. Tulang darah kalau untuk ibu-ibu yang mengandung atau melahirkan anak, mungkin ada masalah tulang belakang jugalah, sebab masa dia mengandung, sarat tu, masa tengah sarat tu, kita punya curvature ataupun lengkungan tulang belakang tu dah berubah sedikit. So kita punya otot-otot, soft tissue pun akan terefek ataupun terjadinya kecederaan di situ. So memang ada kaitan lah untuk orang yang mengandung dan melahirkan anak dengan sakit belakang. Teringat sarat 10 bulan saya tempoh hari. Sakit sampai ke hari ni. Tapi adakah terdapatnya macam kata simptom-simptom awal yang mungkin sebenarnya sakit belakang tu boleh dicari kita penyelesaian dan sebagainya, jumpa doktor awal sebagainya, tapi mungkin kita buat ada sebarang simptom. Adakah terdapatnya early simptom awal? Siapa? Doktor? Okey. So simptom-simptom awal ni biasanya dia bermula dengan di mana belakang kita terasa agak keras. Agak keras, kita panggil stiff lah. Itu antara simptom-simptom awal, dan biasanya ini melibatkan posture lah. Posture kebanyakan ada setengah yang suka duduk begini kan. Jadi bila duduk begini, jadi curvature belakang kita akan jadi lebih membengkok dan dia tidak boleh sustain dalam satu tempoh yang panjang lah kan. So sepatutnya bila posture kita kena duduk tegak begini dalam keadaan relax, tetapi tidak terlalu panggil tidak terlalu rigid. Jadi kita tak boleh rigid begini begitu sahajalah. Jadi relax dan relax tetapi tegak. Okey, tapi doktor tengok saya sekarang duduk relax ke? Okey. Biasa tak ada macam ni, kawan-kawan, tak ada. Macam ni. Tunjukkan sikitlah kan. Okey, kita nak tunjuk kepada dah. Demo Demo? Okey, demo teknik fisio nanti. Okey, jom kita gerak ke sana. Meja pun kami dah sediakan di sana. Jom doktor sekali. Silakan. Okey, jadi kita nak tahulah kan bila mana agaknya badan kita sakit untuk kita nak berjumpa dengan pakar fisioterapi ni. Doktor boleh ke sini? Okey. Jadi siapa? Okey, model ada. Okey. Soalan pertama. Bila masa yang kita nak tahu yang kita harus berjumpa dengan fisioterapi ni? Sakit yang macam mana? Selalunya biasa pesakit akan bertemu dengan konsultan dululah. Doktor akan check, assess, dan bila perlukan fizio, masa tu diorang akan datanglah untuk mendapatkan rawatan, sebab fizio konservatif punya treatment kan, rawatan. Baik. So doktor akan decide lah. Okey. Baik doktor, apa yang kita lakukan hari ini? Apakah kondisi pesakit kita dan demo apa yang kita akan lihat ni? Ini apa yang kedudukan sekarang ni, kebiasaannya sekarang ni kebanyakan orang bekerja dalam duduk dalam satu tempoh masa yang lama. Dekat pejabat ni. Yes, dekat pejabat kan. Jadi apa yang kita perlu buat is kita perlu nombor pertama sekali kita perlu
postur kena betul. Postur kena betul. Dan biasanya yang kedua, di antara masa tu kalau boleh jangan terlalu lama. Mungkin dalam 1-2 jam kita kena bangun sebentar, buat stretching sedikit. So ini untuk mengelakkan kita panggil persistent pressure pada kita punya tulang belakang. So ini adalah postur sebenar. Postur nanti dia akan Tapi salah satu lagi faktor kerusi pun mainkan peranan juga. Ya. Kerusi juga memberi kebanyakan sekarang perlukan kita panggil lebih baik dan mendapatkan kita panggil ergonomic chair. Ergonomic chair. Seperti di sini boleh. Alhamdulillah boleh ni. Boleh. Untuk ketinggian dia, just nice lah. Baguslah. Kita boleh mulakan demo ni sebab dia masa pun semakin suntuk. Okey, selalunya dalam kebanyakan pesakit yang datang adalah pekerja di office. So selalu komplain yang diorang akan bagi, kita tak sempat nak exercise kat rumah, kita tak ada masa. So sebenarnya interval yang macam Dr. Hadi cakap tadi, kita boleh selitkan dengan regangan-regangan lah. Okey. So saya bagi beberapa regangan exercise untuk dilakukan di office, di pejabat. Okey. Silakan. Okey. Jadi kita akan start dengan bahagian leher dengan shoulder, bahu. Okey, go up. Okey, letakkan tangan di belakang and make sure kita punya dagu ke atas dan cuba regangkan ke belakang semaksimum yang boleh. Okay. So you akan rasa regangan dekat depan lah. Sebab bila kita on komputer, kita akan bawa badan kita ke depan, center. So kita kena regangkan, kita kena reverse. Okay. So itu nombor 1. Nombor 2, okey, untuk bahagian sisi badan, kita melakukan kita lakukan pergerakan twist ataupun pusing. Pusingan, okey. Penonton boleh ikut di rumah. Yes, boleh ikut. Okey. Agak sakit belakang. So make sure kita akan rasa regangan di tempat yang belakang ni lah. Okey. Setiap regangan you kena hold ataupun 5 saat. Dalam 5 saat hingga 15 saat macam tu, okey. So dua-dua belah you boleh buat. Okey, make sure badan mesti tegak, okey? Badan mesti tegak. Okey. Jadi kita kena rasa pressure di bahagian belakang. Yes, sebab you duduk lama, you hold the position kan. So badan kita akan rasa keras macam Dr. Tadi cakap tadi kan. So, turn, pusing ke kanan dan ke kiri. Hold 5 sampai 10, 15 saat macam tu. Okey. Yang ketiga, this one agak seterusnya agak ni sikit lah. Tapi dia sangat efektif untuk computer user. Okey. So you boleh panjangkan ke belakang. Ke belakang. Okay. And then letak tangan dekat situ tengkuk. You akan rasakan regangan pada sepanjang you punya tulang belakang. Okay. So you hold 5 hingga 15 saat. Okey. Baik, ini antara senaman yang boleh kita lakukan. Semudah-mudahnya. Senaman mudah ya. Senang je, perlu duduk je. Jadi sesiapa saja boleh lakukan, Ya, wanita atau lelaki. Yes. Kanak-kanak boleh? Kalau dia boleh buat, dia boleh buat. Okey. Okey, jadi apa kata-kata yang mungkin doktor boleh berikan kepada penonton supaya mereka bersama-sama dapat menjaga tulang belakang? Silakan. Yang paling penting sekali ialah penjagaan postur lah. Postur di mana kita kedudukan kita, sama ada kita berdiri atau duduk. Jadi kita boleh, kalau boleh tegak dengan selalu membongkok. Kan, yang membongkok. Dan kalau perlu membongkok dalam satu tempoh, buat dalam satu tempoh yang pendek sahaja, kan. Dan of course mungkin dalam setiap setengah jam ke 1 jam buat stretching yang seperti yang diajarkan tadi. Stretching ni satu boleh menyebabkan belakang kita yang muscle belakang kita tu yang agak keras tu dia akan jadi lembut balik, kan. Dan dengan cara itu apa yang terjadi, sakit kita di belakang tu dia akan berkurangan. Dan benda ni kita kena buat sentiasa. Dan insya-Allah dengan cara ni dari segi lifespan tulang belakang kita, insya-Allah dia akan lebih lama. Insya-Allah. Postur kami betul kan? Insya-Allah. Boleh. Tak ada bongkok kan. Dia jangan membongkok. Kita nak cakap ni bukan saja untuk mereka yang melakukan aktiviti pekerjaan di pejabat, tetapi kalau anda memandu dalam tempoh terlalu lama pun boleh juga menyebabkan sakit tulang belakang kan. Masak ke dapur lama ke kan. Okey, ucapkan terima kasih. Kita ucapkan terima kasih kepada Dr. Abdul Hadi Hussein, pakar bedah ortopedik daripada Hospital Pakar KPJ Tawakal KL, bersama-sama dengan dua orang yang berada di depan saya ini. Namanya mana? Nur Anissa Zulkafli, Ketua Unit Fisioterapi, dan juga
juga Lydia Lohoili, ahli fisioterapi. Terima kasih tunjukkan kepada kita demonstrasi cara untuk regangan kita punya tulang belakang ni. Betul. Jom kita berehat seketika sementara awak menunggu kita kembali untuk renggangkan tulang belakang anda. Okey. Okey, kita kembali selepas ini. Saya pula duduk boleh? Apabila langit terbelah dan patuh kepada Tuhannya, apabila bumi diratakan memuntahkan segala isinya, dari setitis air madu sampai waktunya dilahirkan, dari kecil dewasa sampai akhirnya dimatikan, kemudian pasti dan pasti dibangkitkan kembali. Adapun orang yang catatannya diberi di sebelah kanannya, kan kembali pada keluarga yang sama beriman dengan gembira. Apabila langit terbelah dan patuh kepada Tuhannya, apabila bumi diratakan memuntahkan segala isinya, dari setitis air mani sampai waktunya dilahirkan, dari kecil dewasa sampai akhirnya dimatikan, kemudian pasti dan pasti dibangkitkan kembali. Adapun orang yang catatannya diberi di sebelah kanannya, kan kembali pada keluarga yang sama beriman dengan gembira. Adapun orang yang catatannya diberi di sebelah belakangnya, lalu ia kan berteriak, binasalah aku, dan masuklah ke dalam api neraka. Apabila bumi diratakan memuntahkan segala isinya. Alhamdulillah. Okey, terima kasih. Silakan Abang Iwan untuk berada di sini. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih saya menggunakan masa pagi ini sebahagian yang cukup hebat berjudul Insyiqaq ataupun terbelah. Ya, Insyiqaq. Itu Insyiqaq itu dah satu daripada surah di Al-Quran. Insyiqaq maknanya terbelah. Terbelahlah. Menceritakan bila nanti hari sudah kiamat, maka akan diperhitungkan kita punya apa yang kita buat di segala amalan kita lah di dunia. Dan sangat beruntung orang-orang yang bila Allah bagi dia catatan tangan kanan. Cerita dia tadi.
memang ada dalam Al-Quran tu, dia akan kembali pada keluarga dengan yang sama-sama beriman, mereka akan mendapat surga. Dan satu lagi orang yang bila catatan diberi Allah daripada sebelah belakang pula. Ada satu kisah tu katanya sampai perut ni tembus, dari belakang. Dan dia akan berteriak, ya kan? Binasalah aku atau celakalah aku. Jadi saya tak pakai celakalah sebab kasar sangat. Sebab saya pakai binasalah. Jadi sebenarnya hanya saya translatekan ayat itu dan sedikit ada perubahan, tapi maksudnya tidak lari. Tidak lari. Alhamdulillah. Okey, ini antara buah tangan terbaru daripada Bang Iwan Syahman, iaitu Insyiqaq, dan kita tahu bahawa telah banyak juga lagu-lagu yang dibuat oleh Iwan sendiri, lagu-lagu berbentuk ketuhanan dan sebagainya untuk Insyiqaq. Adalah dalam 12 tahun saya berhijrah, ada 7 buah album nasyid saya buat. 7 buah album nasyid, dan ada juga kompilasi lagu lama, lagu baru, lagu dunia yang diislamkan kembali. Ada lagu-lagu dulu yang kira lagu-lagu dunia kan, saya tukar lirik dia menjadi menceritakan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Baik. Insya-Allah. Dan penerimaan peminat bagaimana dengan sepanjang penerimaan peminat? Saya ni boleh bersyukur juga lah, sebab apa? 3 dimensi. Daripada pop, peminat ikut. Kemudian lebih kurang 4 tahun, kemudian saya tukar pula ke dangdut. Dangdut dalam lama juga, dalam 10 tahun lebih, 12 tahun. Dan peminat tetap ikut. Dan kemudian alhamdulillah saya alhamdulillah syukur Allah bagi saya hidayah untuk kembali ke jalan yang lurus inilah ya. Dan peminat-peminat pun mengikuti. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Okey. Jadi kalau ikutkan Abang Iwan ni boleh menyanyi pelbagai genre lagu lah kan. Tadi sebutkan pop, dandut dan sebagainya kan. Jadi kalau dalam pada kita nak berdandut apa semua, tapi mungkin boleh selitkan juga elemen-elemen lirik dan ketuhanan. Ya, sebenarnya melodi itu tak ada masalah. Sama dangdut ke pop ke apa, dan saya sendiri pun walaupun saya nyanyi lagu pop, lagu apa, mesti orang cakap saya nyanyi ada lenggok dangdut. Saya orang kenal saya dangdut, tapi sebenarnya melodi tak ada masalah. Yang penting lirik itu. Jadi lirik yang betul-betul yang Allah suka. Ya kan selama ini kan saya tak faham. Saya buat lagu-lagu yang cerita pasal makhluk. Bila cerita pasal makhluk sebenarnya kalau dalam dunia ini tak ada apa pun, tapi kita akan kerugian. Sebab apa tidak cerita pasal Allah? Sebab apa? Allah yang paling suka adalah bila menceritakan kebesaran Dia. Zikrullah. Bila kita ceritakan kebesaran Allah, maka kita akan dapat faedah dia. Tapi bila kita cerita makhluk, so langsung tak ada faedah. Tak ada apa-apa. Walaupun rasa tak ada macam apa-apa, tapi tetap kita akan rugi. Sebab dekat akhirat nanti orang dalam surga pun dia kerugian. Dia menyesal. Sebab apa? Satu subhanallah saja. Aduh, kalau aku satu subhanallah sudah besar, dia tak buat. Sehingga dia walaupun dia dalam surga, dia surga yang di bawah. Hanya satu subhanallah. Orang akan kerugian. Dan kita melihat semangat Abang Iwan pagi ini, saya pasti memberikan semangat untuk ramai juga untuk berani dalam perjalanan berhijrah ini dengan ialah mengikut peredaran masa dan sebagainya. Abang Iwan tetap menjadi relevan dan kuat di hati peminat. Dan kita terus mendoakan kejayaan Abang Iwan dan semoga memberikan lebih banyak hikmah lagi bagi pendengar-pendengarnya. Dan kita akan berehat seketika, Fad. Terima kasih Abang Iwan. InsyaAllah. Okey, jumpa lagi esok raya Batin. Okey, terima kasih Abang Iwan. Okey, kita nak berhenti berehat seketika. Anda jangan ke mana-mana. Masih menemani anda di Malaysia hari ini. Dan kita ada satu yang diwawarkan. Malam ni ada program yang dinanti-nanti, Fad. Apaan sih? Program istimewa Presiden Indonesia. Jangan lupa saksikan wawancara khas hos Fiza Sabjahan bersama-sama Presiden Indonesia Joko Widodo, di mana beliau akan kongsikan masa depan dan hala tuju ASEAN. Hubungan Malaysia dan Indonesia dan juga sisi peribadinya yang bakal ditayangkan dalam temu bual istimewa eksklusif bersama Joko Widodo, Presiden Republik Indonesia pada malam ini, Sofia, jam 9 malam hanya di TV3 dan stream langsung HD. Ditonton jam 9 malam hanya di
TV3. Yes, betul. Eksklusif bersama dengan Joko Widodo malam ini jam 9 malam. Dan pastinya esok juga ya kita ada antara topik yang sangat-sangat menarik bagi anda yang mungkin hidup berkeluarga ini, kita menjaga orang tua kita dan sebagainya. Pasti kita tahu ada karenahnya sendiri. Ya, tidak mudah. Betul. Ada juga ibu bapa yang suruh anaknya beli kereta yang ada H di depan. Itu kita cari cara untuk macam mana caranya untuk kita nak bercakap dengan orang tua kita. Sebab apa? Sebab orang tua ni, ibu bapa kita ni kadang-kadang adalah egonya, ada karenahnya. Jadi esok kita akan lihat bagaimana cara untuk menguruskan kepribadian mereka itulah. Betul. Okey, semoga anda baik saja hari ini. Kita jumpa anda di esok hari. Saya Fazli Fuad Dan saya Sofia Nur Solihatun. Assalamualaikum. Bye. Bye-bye.